Salam sejahtera, saya Wiven Skalbio Robot, nomor metrik 203461, program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang laporan proyek dan refleksi khusus FCI 3804, pengalaman awal di sekolah. Dan penempatan saya adalah di SMK Pinggan-Pinggan, Pitas. Oke, seterusnya kita beralih kepada isi kandungan, yang mana di sini saya telah menyeraikan 3 perkara penting, yaitu yang pertama latar belakang sekolah, refleksi, dan kesimpulan. Bagi latar belakang sekolah pula, saya mulakan dengan sejarah sekolah, yaitu penubuhan SMK Pinggan-Pinggan telah diilhamkan pada tahun 1988 oleh seorang guru yang berasal dari kampung Pinggan-Pinggan, yaitu Ince Masrani bin Parman. Menjelang tahun 1989, maka resmilah penubuhan SMK Pinggan-Pinggan di daerah Pitas dengan menumpang bangunan di SK Pinggan-Pinggan. Pada tahun 2000, Majelis Peresmian Tapak Bangunan Baharu SMK Pinggan-Pinggan diadakan dan kerja-kerja untuk membangunkan bangunan telah dimulakan. Bangunan Baharu SMK Pinggan-Pinggan telah siap dibina sepenuhnya pada awal tahun 2003. Seterusnya kita beralih kepada logo, misi, dan visi sekolah. Seperti yang kita lihat di sini adalah terdapat logo SMK Pinggan yang juga dikenali sebagai SMICAP. Bagi visi SMK Pinggan pula ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi pula sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Oke, seterusnya kita beralih kepada lokasi dan plan sekolah, yang mana seperti yang kita lihat di sini terdapat 2 gambar, yaitu lokasi dan plan sekolah. Gambar di sebelah kiri pula itu adalah lokasi sekolah daripada peta Sabah, dan juga yang di sebelah kanan adalah plan sekolah. Oke, seterusnya kita beralih kepada infrastruktur sekolah, yang mana SMK Pinggan-Pinggan mempunyai bengkel dan juga kawasan pertanian. Bengkel ini adalah digunakan oleh pelajar SP dan juga RBT. Dan seterusnya kita beralih kepada persekitaran sekolah dan bilik darja. Persekitaran sekolah seperti yang kita lihat, sekolah SMK Pinggan ini mempunyai kawasan yang bersih dan juga luas, dan kawasan bilik darja juga begitu. Seterusnya kita beralih kepada refleksi. Yang pertama adalah pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Oke, dalam proses PDPR ini saya mendapati ada beberapa kelemahan dan juga kekuatan dan juga kelemahan. Yang pertama adalah kekuatan, yaitu pelajar mendapat bimbingan daripada guru. Yang kedua, pelajar masih dapat belajar walaupun jaringan internet lemah. Dan seterusnya adalah kelemahan. Bagi kelemahan proses PDPR secara dalam talian ini adalah guru sukar memantau perkembangan pelajar, dan guru sukar melaksanakan pelbagai aktiviti pembelajaran. Seterusnya adalah kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar yang digunakan. Dalam pemerhatian saya telah mendapati bahwa terdapat beberapa ABM dan juga BBM yang guru gunakan. Yang pertama adalah alat bantu mengajar, yaitu telepon dan laptop. Dan bahan bantu mengajar pula adalah modul, WhatsApp, YouTube, dan Google Meet. Oke, seterusnya adalah amalan pedagogi, yang mana cara guru mengajar adalah dengan menghantar arahan melalui aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Seterusnya pelajar akan mengikuti arahan tersebut, sama ada mereka diarahkan untuk menonton video di YouTube, menyiapkan kerja rumah melalui soft copy yang telah disediakan, atau menyiapkan tugasan pada modul hard copy yang telah diberikan. Seterusnya setelah selesai pembelajaran, guru juga akan mengadakan sesi soal jawab. Oke, bagi penyediaan rancangan pembelajaran pula, guru menyediakan rancangan pembelajaran harian mengikut sukatan pembelajaran. Ringkas dan padat, mudah diukur, dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Bagi pelaksanaan kebat pula, pelajar diberikan tugas berdasarkan peralatan elektrik yang terdapat di rumah mereka. Pelajar akan menganalisis dan mencatat perkara penting berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru bagi subjek reka bentuk dan teknologi.
Oke, bagi kesediaan diri saya pula, setelah saya mengikuti PDPR dengan guru pendamping selama 2 minggu, saya kini merasa lebih yakin untuk menjadi seorang guru. Karena banyak perkara yang saya dapat serap dan juga dapat gunakan daripada pengalaman yang guru ada untuk saya gunakan apabila saya menjadi seorang guru nanti. Dan seterusnya kita beralih kepada refleksi terhadap aktiviti kokurikulum, yang mana di sini saya telah membagikan kepada 3, yaitu yang pertama kekuatan dan kelemahan aktiviti kurikulum, proses pengendalian, kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Oke, yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan aktiviti kokurikulum. SMK Pinggan Pinggan telah mengadakan kegiatan kokurikulum yang diberi nama Pedalaman Challenge 2021. Hal ini adalah bertujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada pelajar di kawasan pedalaman untuk menyertai aktiviti kokurikulum hingga ke peringkat negeri. Bermula pada 15 Agustus 2021 hingga 15 September 2021. Oke. Kekuatan bagi program ini adalah mampu memberikan peluang pada semua pelajar untuk bergiat aktif dalam kokurikulum walaupun dalam situasi pandemik ini. Mereka juga akan memperoleh sijil kokurikulum. Namun terdapat juga kelemahan dalam program ini, yaitu kesukaran dalam mencari peserta, terutamanya para pelajar yang berada di kawasan pedalam yang mempunyai masalah jaringan internet. Mereka sukar mendapatkan maklumat berkaitan program ini. Oke, seterusnya proses pengendalian. Yang pertama, pihak penganjur akan memberikan taklimat kepada semua GPK sekolah yang terpilih, yaitu sekitar 12 Julai hingga 30 Julai 2021. Modul akan dihantar ke sekolah-sekolah yang terpilih melalui GPK yang akan hadir ke PPD. Aktiviti ini berlangsung di rumah pelajar masing-masing dan semua pertandingan yang dianjurkan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudian, membuat penilaian kepada semua karya yang dihasilkan sebelum dihantar ke peringkat daerah. Penilaian karya ini di peringkat daerah akan dibuat oleh pihak PPD. Seterusnya, 5 karya terbaik dari PPD akan dihantar ke JPN dan JPN akan membuat penilaian peringkat negeri untuk menjadi pemenang bagi setiap pertandingan tersebut. Seterusnya kita beralih kepada kepentingan aktiviti kokurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama adalah menyediakan guru untuk dapat melaksanakan pelbagai tugas, merangsang kebolehan guru dalam pelbagai aspek seperti dalam pemikiran kreatif dan inovatif, pemikiran kritis dan penakulan, serta keupayaan melakukan sesuatu di luar tugas pendidikan. Dan akhir sekali dapat mendisiplinkan guru dari segi pengurusan masa dan tanggung jawab. Oke, kita beralih kepada refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja, yang mana terdapat 2 budaya sekolah dan budaya kerja. Budaya sekolah, yang pertama adalah pelajar mengucapkan 4 ayat tanda terima kasih selepas guru habis mengajar, yaitu maafkan kami cikgu, doakan kami cikgu, halalkan ilmu cikgu. Terima kasih cikgu. Setiap kelas mempunyai buku kawalan kelas yang mencatatkan keluar masuk pelajar dan salah laku pelajar. Bagi budaya kerja pula, guru suka bekerja sama dan juga guru gigi bekerja sama. Oke, seterusnya kita beralih kepada kelebihan budaya sekolah dan budaya kerja. Yang pertama, dapat membina kebiasaan murid untuk menghormati guru, mereka tidak kira guru tersebut berada. Yang kedua, guru juga akan berasa selesa dengan muridnya dan hal ini akan melahirkan suasana yang lebih kondusif dalam ruang kelas pembelajaran. Buku kawalan kelas juga dapat membantu guru untuk memantau disiplin murid. Dan yang terakhir, dapat mengurangkan bilangan pelajar yang terjejer daripada pembelajaran semasa situasi pandemik ini. Bagi kekurangan budaya sekolah dan budaya kerja pula, yaitu murid akan merasa bosan dengan ayat ucapan yang terlalu panjang. Dan yang kedua, guru perlu bekerja lebih masa, tenaga dan berisiko karena melibatkan penggunaan kendaraan dengan jalan raya yang tidak berturap, licin dan berlubang. Oke, kita beralih kepada slide yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Sepanjang menjalani kursus pengalaman awal di sekolah SMK Pinggan ini, saya telah mempelajari banyak perkara, dan hal ini banyak membantu saya dalam menyediakan diri saya untuk menjadi seorang guru pada masa akan datang. Namun begitu, saya mempunyai beberapa cadangan dalam memperbaiki pembelajaran secara atas talian ini. Yang pertama adalah guru perlulah menyediakan penjadwalan pemantauan ibu bapak terhadap anak mereka dalam pembelajaran secara atas talian. Yang kedua adalah pihak ibu bapak juga hendaklah melaporkan kegiatan pembelajaran anak mereka kepada guru kelas. Hal ini adalah untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran pelajar dari rumah. Oleh itu, bagi saya, kerjasama antara guru dan juga ibu bapak haruslah dikuatkan semasa pandemik ini, agar hasil pembelajaran anak-anak di rumah dapat dijamin dan juga dapat ditingkatkan hasil pembelajarannya. Sekian saja pembentangan untuk kursus pengalaman awal di sekolah ini, dan oke, terima kasih.